Para hadirin sekalian, mari sama-sama kita mengalu-alukan ketibaan tetamu terhormat kita, Puan Som Said. Selamat datang Puan Som Said. Ya, kalau semua nak tahu ya, Puan Som Said merupakan penerima Pingat Budaya pada tahun 1987 dan juga Anugerah Pengelola Warisan Budaya Tidak Ketara pada tahun 2020. Dan juga selamat datang kepada tuan-tuan dan juga puan-puan ke Hari Warisan 2022. Sebelum itu, apa kata kita memperkenalkan diri kita tetapi dalam bentuk pantun dua kerat. Boleh? Boleh. Apa kata Hikmah mula dahulu? Terima kasih. Bagai mawar kembang merah, cantik jelita, namaku Hikmah. Amboi, memuji diri sendiri ya. Tapi saya punya senang saja. Terbang Nuri bersama Kenari, Syaril Samri, nama diberi. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, Hikmah. Kita pun sudah berpantun. Tetapi kan memandangkan saya pertama kali dapat melihat tetamu terhormat kami pada hari ini dengan secara dekat. Apa kata kita hadiahkan beliau dua rangkap pantun? Boleh. Mesti boleh. Saya cuba dulu ya. Dipersilakan Hikmah. Jelajah Nusa jumpa permata, dibungkus unjut, kainnya batik. Legenda tarian harumkan negara. Disanjung ramai, orangnya baik. Amboi, tepukan tuan-tuan. Ini pula daripada saya ya Puan, saya mencuba ya. Terbang perlahan, biarpun penat. Hadapi kabus, seekor nuri. Usia bukan penghalang minat. Semangat terus, Puan menari. Seterusnya, kami juga ingin ucapkan selamat datang kepada para tetamu yang kami hormati, seperti budayawan tersohor kami, seperti para pemimpin masyarakat, Encik Abdul Tarmugi dan Encik Zainul Abidin Rashid. Tepukan. Kami juga berbesar hati dengan kehadiran Encik Nadi Putra, seorang lagi penerima Pingat Budaya 1986 dan juga penerima Anugerah Pengelola Warisan Budaya Tidak Ketara 2021. Serta Puan Rahimah Rahim, penerima Pingat Budaya 2021 dan Encik Isa Kamari, penerima Pingat Budaya 2007. Tidak lupa juga kepada anggota Lembaga Pengarah MAHF dan anda semua yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada acara pagi ini. Ini merupakan tahun yang kedua Hari Warisan yang dianjurkan oleh Yayasan Warisan Melayu ataupun MHF. Jadi tujuan utama ialah untuk meraihkan dan mengiktiraf sumbangan golongan seniman dan budayawan kita. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah pencapaian sejauh ini dan perancangan untuk masa akan datang, apa kata dan dengar sendiri dari Dr. Nur Syaril Saad, pengerusi MHF. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Som Said, tetamu terhormat, penerima Pingat Budaya dan juga Anugerah Pengelola Warisan Budaya Tidak Ketara atau Stewards of Intangible Cultural Heritage Awards. Encik Zainul Abidin Rashid, Duta Besar Singapura ke Kuwait dan mantan pengerusi Yayasan Warisan Melayu. Kita juga ada ramai di sini penerima Pingat Budaya, Encik Isa Kamari, Tuan Nadi Putra dan juga Puan Rahimah Rahim. Bersama-sama kita juga Tuan Idris Ali, penerima hadiah warisan yang pertama. Golongan budayawan, sastrawan, ilmuwan, hadirin yang saya hormati sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat berbesar hati dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis pada pagi ini. Terima kasih kerana terus menyokong usaha-usaha kami di Yayasan Warisan Melayu. Marilah sama-sama kita terus menggalas amanah melestarikan warisan dan budaya kita. Sejak 2 tahun yang lalu, kami telah memperkenalkan beberapa inisiatif agar ilmu dan khazanah warisan budaya kita terus dikongsi oleh golongan muda dan khalayak ramai dengan lebih meluas. Kita amat berterima kasih kepada golongan budayawan, sastrawan dan ilmuwan mapan kita kerana telah sudi menerima undangan kita untuk berkongsi ilmu dan juga pandangan mereka melalui pelbagai program yang kita jalankan. Antaranya adalah Siri Cendekiawan Lestari ataupun CLS, webinar Wacana Warisan WWS dan juga Siri Sembang Ilmu. Penglibatan tokoh-tokoh dan ilmuwan-ilmuwan ini telah membolehkan kita meneruskan usaha mendalami kajian dan mendokumentasi perkembangan sosio-budaya serta sejarah warisan masyarakat kita dan bagaimana ia telah menyumbang kepada pembangunan Singapura. Ini selari dengan matlamat MHF iaitu To Safeguard Malay Heritage for All. Setiap sesi ceramah, perkongsian dan seminar akan didokumentasikan menerusi lelaman www.mhf.org.sg. Segala usaha kita juga dimuat naik di Facebook dan saluran YouTube kami. Kita juga akan teruskan siri penerbitan kita dan sejauh ini kita telah menerbitkan 7 buah buku. Selanjutnya, selain meneruskan usaha-usaha ini pada tahun-tahun mendatang, kita juga berhasrat untuk memperluaskan lagi ruang wacana ke tahap serantau. Dan insya-Allah pada tahun hadapan mungkin Siri Cendekiawan Lestari ini dan juga berbagai inisiatif-inisiatif lain akan kami kembangkan dan akan kami buka kepada tokoh-tokoh daripada serantau yang pada mulanya kita akan mengundang mungkin daripada Indonesia dan juga Malaysia. Yang kita tidak mahu melihat hanya Yayasan Warisan Melayu ini hanya untuk Singapura, tetapi bagaimana kita boleh melebarkan lagi pandangan kita, khazanah kita ke rantau ini, terutama sekali jiran-jiran kita di Malaysia dan Indonesia. Pada yang sama, kita juga berharap agar generasi pelapis meneruskan usaha yang telah dimulakan oleh para penggiat seni dan budaya sebelumnya. Inilah antara tujuan kami melantik teman warisan pada tahun lalu. Mereka terdiri daripada golongan muda kita, golongan belia khususnya, yang telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap pelbagai bidang seni dan warisan dan berupaya untuk memberi sumbangan dalam memperkasakan warisan budaya kita melalui penglibatan mereka di arena yang berbeza-beza. Ini melambangkan kepelbagaian bakat yang terdapat dalam masyarakat kita. Sebentar nanti, kita akan kongsikan bagaimana 3 teman warisan yang telah kita lantik tahun lalu telah memainkan peranan mereka dalam bidang masing-masing. Kami amat bangga dengan pencapaian mereka dan kami pasti mereka akan terus memberikan sumbangan yang cemerlang pada masa-masa akan datang. Hari ini, kami amat berbesar hati juga untuk melantik 3 lagi teman warisan yang kita akan umumkan sebentar lagi. Tentu sekali selain daripada teman warisan, di mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Yayasan Warisan Melayu ini adalah satu badan sukarelawan. Dan kami sebenarnya mengalu-alukan sumbangan daripada setiap golongan masyarakat kita yang membantu kami. Dan selain daripada teman-teman warisan, tentu sekali kita adakan program-program seperti internship dan sebagainya, dan kita terus berjaya untuk memikat mereka dan terus berkhidmat untuk MHF. Di antaranya mungkin ada yang belum tahu saudari Hikmah MC kita pada pagi ini juga adalah bekas intern di Yayasan Warisan Melayu, dan Puan Liana Nashita yang ada bersama kita, dan juga Anis yang akan menyumbang pada sesi pada pagi ini juga adalah bekas teman warisan kita. Justru kita mengalu-alukan penglibatan dan sokongan daripada semua lapisan masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, suasana selepas pandemik yang kian
tidak menentu akan terus mencabar sektor seni dan warisan budaya kita. Namun perjuangan kita ini kita perlu teruskan. Sudah tentu kita tidak akan dapat mencapai kejayaan sejauh ini tanpa sokongan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rakan kongsi, golongan penderma dan juga sukarelawan yang telah sama-sama berganding bahu membantu kami menyempurnakan program-program kami sepanjang tahun ini. Khususnya acara ini, terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Warisan Negara, NHB, dan Majlis Seni Kebangsaan, NEC, yang telah memberi kami grant untuk menyokong acara pada hari ini. Terima kasih juga kami kepada Majlis Ugama Islam Singapura dan Muhammadiyah yang telah sudi menyumbang derma dan untuk menyokong usaha kami ini. Harapan kami lebih ramai yang akan tampil untuk menyokong usaha kami ini supaya kami dapat mengekalkan yang sedia ada dan juga memperluaskan usaha untuk memberi manfaat kepada warga Singapura dengan lebih meluas. Saya akhiri ucapan saya ini mungkin dengan serapat pantun. Burung serindit terbang melayang, berhenti hinggap di ranting mati. Bukan wang dipandang orang, tetapi memandang warisan budaya dan budi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nur Syahril atas kata-kata aluan tadi. Tahun lalu, kita telah melantik 3 orang teman warisan. Apakah yang telah mereka lakukan sepanjang tahun ini? Mari kita saksikan sedutan video ini.
Bagaimana? Hebat kan penglibatan mereka sejauh ini? Dan tahun ini, 3 orang lagi teman warisan akan dilantik. Siapakah mereka? Tetapi sebelum itu Hikmah, kan? Tepukan sekali lagi bagi 3 teman warisan kita pada tahun 2021 kerana telah banyak menyumbang kepada masyarakat ya. Betul. Syabas semuanya. Baiklah, dengan segala hormatnya, kami kini menjemput tetamu terhormat Puan Som Said bersama Dr. Nur Syaril Saad, pengerusi MHF untuk naik ke pentas untuk majlis pelantikan teman warisan tahun ini. Dipersilakan. Teman warisan yang pertama ialah Nur Shirin Marikan. Lulusan pengkajian museum dan kuratorial ini adalah seorang pengurus budaya dan pendidik yang bersemangat untuk mendekatkan masyarakat dengan warisan mereka melalui pelbagai cara. Dipersilakan Nur Shirin Marikan. Tanya. Di sini pun boleh. Boleh. Tidak ada toll di sini. Ya. Dipersilakan. Okay. Sekali lagi tepukan bagi Nur Shirin Marikan atas pelantikan dia sebagai teman warisan 2022. Ya. Seperti okey. Ya, ke arah kamera. Okey, 1 2 3. Terbalik, okey. Tapi kita cuba lagi sekali ya. Tak apa. Mungkin sekarang begini. Mungkin tahun depan okey. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi yuk. 1 2 3. Tepukan semuanya. Baiklah. Teman warisan seterusnya ialah Rosmaini Buang atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Ros. Wow. Beliau telah aktif dalam muzik gamelan sejak 10 tahun lalu dan antara segelintir penggiat seni muzik gamelan yang boleh menyanyi dalam bahasa Jawa. Kini, beliau ingin menyepadukan muzik gamelan dengan persembahan kontemporari. Tepukan bagi Rosmaini Buang. Ya. Lihat di kamera, ke arah kamera. Okey. Dipersilakan semua untuk bergambar. Okey, kita bergambar dahulu ya. Teman warisan ketiga ialah Ahmad Hasif Muhammad Amran, lulusan bidang sejarah dari Universiti Teknologi Nanyang ini giat menyumbang bakti sebagai seorang sukarelawan. Beliau adalah anggota penasihat panel belia untuk Lembaga Perpustakaan Negara NLB dan baru-baru ini telah membantu mengumpul maklumat tentang perniagaan yang mempunyai nilai warisan di Kampung Gelam. Tapi malangnya beliau tidak dapat hadir hari ini kerana dia kurang sihat. Kami akan menerima pelantikan ini bagi pihak beliau. Ya. Jadi nampaknya kita pun sudah bergambar ya ramainya dan terima kasih sekali lagi kepada tetamu terhormat kita Puan Som Said dan juga Dr. Nur Syaril. Dan tahniahlah sekali lagi ucapan saya kepada semua teman warisan yang telah dilantik pada tahun ini. Semoga mereka terus menjadi contoh kepada setiap belia dan martabatkan warisan kita di mana jua pun ya. Jadi hikmah, sesi pelantikan pun sudah selesai. Mana tahu tahun hadapan giliran awak pula. Yang baik tu kita amin-aminkan sajalah. Senyum saja yang dia mampu ya. Teruskan. Mungkin Syahril insya-Allah. Tapi okey, teruskan. Jadi tahun lalu ada sesuatu yang istimewa telah berlaku semasa majlis pelancaran Hari Warisan. Mari kita lihat sedutan video lanjutnya. Aku yang masih
mencari sesuatu yang abadi. Aku yang masih di perhentian hidup ini, begitu jauh mengembara ke selatan dunia. Bagaimanakah hasil lukisan yang kita lihat tadi? Sebelum kami kongsikan, kami menjemput pelukisnya Encik Shafaya untuk tampil ke hadapan. Tepukan ya untuk Encik Shafaya. Kemudian kami juga ingin menjemput Pak Idris Ali, pemenang Hari Warisan tahun 2021. Selamat datang Pak Idris. Sebelum kami membuka tirai untuk melihat hasil lukisan ini, saya ingin bertanya kepada Encik Shafaya, apakah inspirasi yang membuat anda ingin menghasilkan lukisan ini? Assalamualaikum para hadirin dan hadirat semua, terutama sekali tetamu terhormat. Pengalaman saya pada hari itu adalah sesuatu yang tidak boleh saya lupakan, kerana saya dikelilingi dengan tetamu-tetamu yang beri inspirasi kepada seluruh masyarakat Singapura, dan saya amat teruja dan segan sekali, terutama sekali di sebelah saya Pak Idris Ali, a celebrated watercolorist of Singapore, salah satu permata di Singapura ya. Jadi pada hari itu the energy was amazing kan. Jadi saya ada sedikit masa untuk menerapkan apa yang saya alami dan lihat dan dengar dalam satu lukisan. Jadi satu tenaga, satu inspirasi dan banyak benda yang berlaku pada saat itu yang saya hanya boleh terapkan dalam strokes dan warna-warna yang saya gunakan dalam lukisan ini. Jadi sebagai pengalaman, it was a really moving experience, dan saya harap karya ini akan ditempatkan pada satu dinding atau tempat yang boleh dinikmati oleh para penggiat seni kita, insyaAllah. Terima kasih Encik Shafaya. Tapi sebelum itu ya Hikmah, kepada saya ada soalan untuk Pak Idris. Pak Idris, memandangkan kita pun ada Encik Shafaya kira kan dalam kategori belia jugalah, telah meneruskan warisan seni melukis ini semua. Ada tak kata-kata semangat bagi anak-anak muda yang di luar sana ni untuk mereka terus mencuburi bidang seni lukisan? Pada pandangan saya, pada yang peminat seni lukis tu, yang ada minat, saya harap teruskan saja. Jangan ditangguh-tangguh. Terima kasih Pak Idris. Jangan ditakut-takut, betul? Jangan ditakut-takut. Teruskan saja. Ya. Wow, kata-kata semangat. Dengar tu Hikmah. Jangan takut-takut. Okey? Dan insya-Allah besok saya takkan takut-takut untuk melamar anda. Baiklah, seterusnya apa kata? Sempat dah, maaf. Bagaimana? Kita sudah bersedia untuk melihatkan hasil lukisan ini? Tuan-tuan dan puan-puan? Semangat lagi? Sudah anda bersedia? Okey. Apa kata kita kira sama-sama ya, 1 hingga 3 untuk mereka berdua tayangkan hasil lukisan mereka secara rasmi. Baiklah. 1, 2, 3. Tepukan. Ya. Wah. Lihat tu Hikmah. Begitu cantik sekali ya. Mari kita beri tepukan sekali lagi untuk Encik Shafaya dan juga lukisan ini yang berjudul The Heritage.
Karya ini dinamakan The Heritage. Heritage. Wow. Okey. Baiklah. Jadi Hikmah, boleh tak beritahu sedikit tentang apa ni sesi seterusnya, itu lelong amal ya, betul tak? Ya, para hadirin sekalian, lukisan ini akan kami lelong amal mulai hari ini hingga 14 Januari 2023. Saya ulangi sekali lagi, hingga 14 Januari 2023. Ini adalah sebahagian usaha kami mengumpul dana untuk membiayai program-program kami pada tahun-tahun mendatang. Butir-butir untuk lelong amal boleh didapati di skrin. Anda juga boleh ke laman kami untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baiklah, jadi kepada juru gambar kita, juru video, semuanya okey? Sudah dapat ya? Sudah puas ya? Dengan ini semua. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Syafaya dan juga Pak Idris. Okey, tepukan bagi mereka berdua. Wah. Hikmah, ini kalau saya lukisan gini saya ambil masa lebih 5 tahun. Terus terang saya Tak katakan, akan habis agaknya. saya begitu kaku sekali dengan berus ni. Jadi yalah, bersyukur saya dah kerana kita ada Encik Syafaya yang mahu meneruskan dan melestarikan seni lukisan seperti ini. Ya. InsyaAllah kalau tahun hadapan ada masa dan waktu, andai ada master class ya Encik Syafaya, saya ingin duduk di dalam kelas tersebut ya. Ada diskaun tak? Ada. Kalau boleh orang kata itu gratis sekali lah. Baiklah. Okey, jadi lelong amal ini ada pun butirannya ada di skrin ini yang tertera. Boleh saja imbas kod QR yang di sini. Okey? Boleh? Kalau gitu kita akan teruskan dengan sesi seterusnya, Hikmah. Ya, seterusnya kami akan menjemput kumpulan Alto Aura untuk menghiburkan anda semua dengan dendangan lagu-lagu Melayu. Dipersilakan Alto Aura. Tuan-puan mari dengarkan, inilah syair saya dendangkan sebagai ingatan kita jadikan khazanah warisan kita perturunkan. Warisan bukan sekadar benda, ukiran atau tenunan yang ada, halusnya fikir itulah tanda buat renungan si anak muda. Warisan indah dijunjung tinggi, biarpun zaman berganti lagi, amanah bersama
kita berbagi supaya bangsa tidaklah rugi. Itu dia tadi syair Hari Warisan karya Afi Hanafi. Terimalah dua buah lagu daripada kami. Tampi padi buang Kita dah inang, kita joget pula pagi-pagi ni. Terimalah joget Serampang Laut. Nak tepuk sama-sama boleh? Terima kasih. Turun ke tanah mencari makan.
Terima kasih. Terima kasih. Tepukan sekali lagi bagi Alto. Alto Aura. Dengar tu auranya dia. Hikmah di sini, Hikmah. Awak ni asyik nak sebelah kanan saya saja. Dan juga tepukan bagi teman warisan kita iaitu saudari Anis ya. Wah, tepukan dengan suara yang merdu. Kalau awak nak tahu tadi syair tadi kan dituliskan oleh Encik Afi Hanafi yang berada di situ. Lambai sedikit Encik Afi. Beliau juga cuba untuk memperkayakan, melestarikan syair di bumi Singapura ini. Jadi syabas pada Encik Afi. Dan dengan kabar ya yang selain kemampuannya untuk menyanyi, bersyair dan sebagainya maksud saya inilah saudari Anis dengar berita mawar di taman belum lagi dipetik lagi. Ya. Dari tadi. Tak, ni kira maksud-maksud yang tersembunyi lah dan ditemani oleh kumbang-kumbang yang berwarna merah jambu di atas pentas. Jadi syabas abang. Mari kita teruskan dengan segmen seterusnya. Maaf, saya terpukau tadi. Seterusnya kami akan tampilkan seorang yang juga serba boleh dan berbakat. Beliau boleh bernyanyi, boleh menggubah lagu, boleh berdikir barat. Awak boleh dikir barat? Semuanya boleh. Siapa agaknya yang kami maksudkan? Siapa? Dengan besar hati kami ingin menjemput Encik Akmal Nur untuk menyampaikan ucap tama beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum kepada semua. Hari ini saya ni sebenarnya bila dijemput untuk berucap lecture ni saya gementar sikit lah. Jadi saya mulakan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yayasan Warisan Melayu MHF kerana mengundang saya. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali tetamu kehormat kita, Cik Som Said. Apa khabar Cik Som? Cik Ahmad, apa khabar? Sebenarnya saya ni bukanlah seorang yang sering berkongsi kehidupan dan juga perjalanan seni saya. Boleh saya minta mikrofon handheld? Tu dia pegang-pegang. Okay. Sebab saya kalau cakap gini dia macam serius sikit kita macam ya. Jadi saya biasa pakai itulah wireless mic. Okay, saya ni sebenarnya bukanlah seorang yang sering berkongsi tentang kehidupan saya, tentang kehidupan seni saya. Saya biasa jumpa orang di luar, kita buat kerja seni, kemudian kita buat persembahan ke apa, kemudian dah itu je. Kemudian saya balik rumah, pulang ke rumah. Okay, jadi saya ingin juga terima kasih kepada saudara Fadli, saudara Fadli di sana. Kerana apa tahu? Okay, saya mula-mula masa dijemput, saya ingatkan talk ni atau lecture ni dijalankan dalam bahasa Inggeris. Jadi saya dah sediakan title Traversing a Tempestuous Trail, Arts in Singapore. Jadi saya ingatkan dalam bahasa Inggeris lah. Dan tempestuous ni maksudnya dia boleh jadi negatif ataupun positif. Jadi apabila saya message Fadli kata dia dalam bahasa Melayu. So saya lagi bagus, lagi senang sebab saya nak berbicara lebih mudah lah bagi saya. Dan dia kata berikan saya tajuk lah, dia terus translatekan saya punya title, Merentasi Denai Bergelora, Berkarya di Singapura. Sebenarnya ada yang mungkin penulis di sini terfikir kenapa Denai itu bergelora. Sebab saya sekarang ni kalau saya dapat apa-apa projek saya akan beritahu pada isteri saya. Jadi saya beritahu isteri yang ini ada projek ni Saturday ni sebab saya sekarang tengah sibuk jugalah dengan perkara lain, tapi ada satu projek ni saya kena buat talk. Isteri saya cakap saya, apa you nak cakap? Dia berkira macam mana tau, macam kau biar betul je, macam faham je kau nak cakap dengan orang, macam betul je. Tak ada, bukan, ni orang jemput, jadi kita kasihlah apa yang kita kongsilah kan. Jadi denai itu sebenarnya kalau kita lihat definisinya ialah dalam kamus Dewan bekas tapak kaki haiwan. Tapi macam mana bekas tapak kaki haiwan tu nak bergelora kan? Gelora biasanya lautan dan sebagainya. Jadi bila kita lihat dari mata pandangan kita sendiri mungkin tak bergelora. Tapi kalau kita lihat pada
mata seekor semut ataupun serangga. Betapa kecil pun, kalau tapak kaki kucing pun, kan, kalau dia sekali ada air kat dalam, kalau ada binatang lain, haiwan lain tersepak dia, memang pergi terbang lah, kan, semut tu kan. Jadi bagi dia mungkin bergelora. Jadi ini salah satu fikiran bagi seorang pengkarya atau yang mengkarya seni ni, kena fikir bukan hanya mata daripada pandangan mata kita sendiri, kita kena fikir daripada pandangan mata orang lain. Jadi itu sebenarnya tajuk. Terima kasih Fadli kerana translate alih bahasa kan. Saya pantun yang telah diberikan oleh Syaril tadi, oleh Hikmah, alhamdulillah. Biasa kita dengar pantun kan, jadi saya nak syair juga. Walaupun saya tahu Anis dia syair memang terror, Afi Hanafi syair memang terror, saya nak try jugalah, sebab yalah, bila masa lagi kita bersyair kan. Semua sudah duduk bersua, berjajar rapi menghadap muka. Izinkan saya buka bicara dengan ucapan salam semuanya. Semoga tetap penuh semangat, ikut rangkaian penuh giat, mendapat ilmu yang bermanfaat serta berguna untuk masyarakat. Terima kasih. Itu sebenarnya mukadimah je, starting je. Jadi sepanjang perkongsian yang linear saya, maksudnya mengikut umur saya lah, dari awal saya hidup sampai sekarang 38 tahun, dia agak straightforward lah, terus ya. Dan juga ada banyak nyanyian sepanjang persembahan saya, ada juga beberapa nyanyian saya akan nyanyikan. Jadi harap-harap tuan-tuan dan puan-puan tak bosan lah. Semoga dapat tuan-tuan dan puan-puan mengambil iktibar daripada pengurusi saya, insyaAllah. Dan tentunya oleh kerana ramai seniman di sini yang mengkarya, jadi saya memang rasa kerdil lah, saya memang rasa kecil lah dapat berkongsi pengalaman seni saya. Saya datang tengok Dr. Roza je, saya dah, alamak cikgu, saya dah nervous cikgu. Jadi ini adalah lecturer saya di NIE dulu. Jadi terima kasih lah kerana mendengar apa saya nak cakap ni. Okay, baik. Next slide, baik. Okay, jadi ada beberapa kandungan ni, permulaan, kemudian saya akan kongsi tentang pengenalan dunia seni Singapura, pengkaryaan dan juga pengabadian karya dan seni saya lah. Baik. Okay, jadi kita mula dengan ni lah, bagi saya lah. Mula dengan atuk saya dengan juga nenek saya, opah saya dari Malaysia, atuk saya dari Singapura. Dia British citizen kalau ikut birth cert. Ni semua yang tengah tu nyanyi saya sebelah mak saya, dan juga saya tak pasti, tapi ada cerita yang cakap atuk saudara saya, Encik Said ni daripada Sri Wana. Saya tak pasti, tapi bila saya beritahu pada Rafa Amzar, dia kata, atuk kau Said? Oh, aku kenal tahu Encik Said tu. Okey, saya tak tahulah. Cuba ini adalah background saya, dari mana saya berasal. Next slide. Kemudian inilah abah dan juga mak saya. Okey. Kenapa saya nak kongsi ni? Ada saya kongsi Friedrich Nietzsche punya quote sini. In family life, love is the oil that is the friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony. Bagi saya seorang pengkarya seni, apa-apa yang saya lakukan, first ialah kerana Allah, apa kita lakukan, dan kedua ialah untuk keluarga saya. Berbakti kepada ayah dan ibu seperti perlunya bakti udara dan air kepada manusia. Udara dan air ini berbakti kepada manusia, dan kita perlu berbakti dengan mereka.
Apa-apa kita lakukan. Bapak saya, apa yang anda semua tuan-tuan dan puan, apa yang anda lihat daripada ini, saya dengan bapak saya kalau kat sini lain sangat. Bapak saya tak pernah cakap dengan depan keluarga. Depan keluarga ramai-ramai gini pun dia tak pernah, apalagi dengan halayak ramai. Memang bukan macam saya. Jadi satu yang saya ingat, saya punya highlight of my life salah satunya ialah untuk beritahu bapak saya, okey, saya nak calonkan abah untuk bapa khutbah hasanah ni dijalankan oleh Muhammadiyah. Kemudian presiden abah kena ambil presiden. Jadi bapak saya macam alamak, 1,000 lebih orang kat dalam tu hotel punya tu makan lunch, bapak saya kena ambil. Terpaksa dia kena senyum, pakai baju cantik, ambil hadiah tu. Terpaksa sebab saya nak tengok dia buat benda tu lah, sebab saya tak pernah nampak. So this is one of the highlights of my life. Menyuruh abah saya naik atas, ambil hadiah dan pulang. Ibu saya pula dalam segala perkara yang saya buat sebelum saya berkahwin, apa-apa saya ada show apa, saya tanya mak dulu, mak boleh tak, okey tak, okey gini. Dan mak saya akan cakap, sekarang dah tak adalah, sekarang saya suruh wife saya, lagi harsh dia punya kritik. Wife punya kritik dia lain sikit. Okay. Tiada beza juga adik-beradik kita sama. Bulan dan bintang semuanya menyinari siang dan malam, menerangi keindahan alam, sama juga. Jangan, satu nasihat sepanjang perkongsian saya ni, saya akan kongsilah berapa tahun je saya punya sharing. Mungkin lagi tak seberapa lah berbanding dengan semua yang ada di sini. Jadi apa yang saya sepanjang perjalanan saya ni, saya akan kongsi sikit nasihat-nasihat kalau kita nak try ataupun nak cuba ataupun nak jadi pengkarya lah. Jangan lokek dengan adik-beradik. Tu satu. Okay, next slide. Ini keluarga saya. Ramai sebenarnya. Kalau anda tanya kalau saya kenal semua orang, memang saya kenal. Okay? Saya akan beritahu satu-satu nama semua tahu. Kenapa keluarga? Kerana keluarga tu ialah unit yang kita harus terapkan. Di mana kalau kita kongsi warisan, budaya dan sebagainya, keluarga is the first unit. Kemudian baru masyarakat. Okay? Jadi keluarga nak kena kuat, keluarga nak kena kukuh, keluarga nak kena ramai. Dan keluarga juga membentuk kepribadian seorang pengkarya, budaya, adat, tradisi dan juga seni masyarakat. Sebab tu kalau orang cakap engkau nyanyi engkau punya mak opak nyanyi sedap tak? Orang tanya, kau nyanyi, kau punya ni pak cik aku dulu memang nyanyi ini, mak aku memang gini, mak cik aku, semua melirik kepada keluarga, kan? Sebab itu bila kita lihat di luar sana pun sama. Okay, di luar bukan di luar Singapura maksudnya bukan di Singapura tapi di luar sana. Contohnya keluarga-keluarga besar Italian, Medici, Sforza, Visconti ni semua. Okay, keluarga-keluarga ni. Dan satu keluarga yang besar juga di Saudi, Al Saud, kan. Dan baru-baru ini juga keluarga yang penting di Piala Dunia. Keluarga siapa? Keluarga yang keluarga Sheikh Tamim. Sheikh Tamim keluarga di Qatar. Ini semua kerana keluarga dia kuat, keluarga penting. Jadi kita nak kena, bagi saya lah, keluarga penting kerana kita ini salah satu saluran di mana kita harus salurkan. Contohnya ialah Anis. Saya suka ambil Anis sebab apa tahu? Tanya bapak dia, apa yang bapak dia buat. Kan? Ayahnya juga seniman, abang seniman, kan? Jadi kalau warisan dan budaya ni tidak disalurkan kepada anak-anak kita, bahasa, budaya, warisan, ini first point. Pada anak kita kalau tak disalurkan, memang susah kita nak cuba convince orang luar sana untuk ikut kita. Okay, next slide. Dan ketiga ialah persahabatan. Keluarga yang paling dekat, kemudian keluarga besar dan kemudian persahabatan. Kawan-kawan, a friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden. Kawan-kawan ni kawan kebarat saya, itu kawan baik saya, sahabat saya, Siddiq Swandi nama dia. Dia yang membantu saya sewaktu dari dulu sampai sekarang. Dia pergi sekolah muzik, saya tak pergi sekolah muzik, tapi saya selalu ikut dia. Saya belajar, saya buat kerja muzik, dia tak buat. Dia buat kerja lain. Kan? Jadi itu salah satu trik lah. Kalau kita nak cuba kita ikut, kena ikut lah orang. Kalau kita nak jadi alim ulama, kita ikut ustaz. Kalau kita nak ikut jadi artis, kita ikut dia punya kelompok. Jadi penulis, kita ikut
kelompok dia. Jadi kita dapat tahu sikit sebanyak. Okay. Apabila rakan seni kerana satu ni saya suka berkawan walaupun tak kisah apa ni. Macam saya berkawan dengan mungkin geng-geng teater. Kemudian akan berkawan dengan mak-mak rock. Kemudian saya berkawan dengan budak Dikir Barat. Okay. Sebab saya nak berkongsi dengan mereka. Saya nak belajar daripada mereka. Yang pertama sekali, saya nak belajar daripada mereka dan saya nak lihat bagaimana diorang lihat sesuatu perkara. Okay. Apabila rakan seni berkelompok, mereka hanya lihat dari satu sudut pandangan. Apabila kita berkongsi dengan orang lain dan kita belajar daripada orang lain, pandangan mereka berbeza. Jadi bila kita berkarya, karya kita tu akan ambil sedikit sini. Okay. Dan Dikir Barat ialah salah satu seni yang memang membentuk saya dari mula. Untuk pengetahuan anda semua, Syafaya ialah Tok Juara juga. Dia pun Dikir Barat. Dr. Roza pun Dikir Barat juga. Dikir Barat ni sebenarnya seni kuat tau kat Singapura. Jadi kita boleh lakukan sesuatu insya-Allah pada masa hadapan. Dan memang ada beberapa orang lain, Abang Khairuddin Samsudin, Suzairi, Abang Suhaimi Yusof, banyak lagi yang bermula daripada Dikir Barat. Jadi saya pun sama bermula dari Dikir Barat. Dan lagi satu ialah Nur Hisham. Kalau kat tengah-tengah ni, kalau siapa yang tahu, dia ialah penari. Okay. Penari dan tarian juga ialah satu seni yang saya rasa rugi saya tak fokus ataupun tak ikut tarian sebab ialah banyak benda persembahan yang boleh dilakukan oleh dalam persembahan kita belajar daripada persembahan tarian. Contohnya Cik Som pernah ajar saya menari lagu Samrah tahun 2005 di Brunei. Kat Brunei dia ajar saya Samrah. Masih tak dapat juga. Saya tak tahu juga. Nyanyi boleh nyanyilah. Bila suruh menari gini, memang habislah saya. Memang tak dapat. Okey, baik, next slide. Tapi memang saya kagum kerana tadi anda lihat Auto Aura pada tahun 2000 Abang Azmi daripada di UT betul aspirasi dia ialah orang yang pertama menjemput saya 16 tahun. Mengajak saya ke depan, Mal, kita ada satu show dekat UTCC. Persembahan dengan Sri Maligai. Waktu tu kumpulan muzik macam ni kan, selepas Kemuning betul. Sri Maligai is one of it, salah satunya. Okay, Sri Maligai. Sekarang hari ini kita ada banyak, okay, Auto Ara, orkes budaya, orkes Melayu Singapura, apa lagi, banyak lagi dan ini melambangkan we are doing something right. Kita buat sesuatu yang betul. Maksudnya perkembangan muzik tradisional Melayu dimartabatkan, dinaikkan. Okey, saya 1991 saya berada di Sekolah Rendah Chenghua dan juga 97 Sekolah Menengah Kranji, di mana saya bermula di Dikir Barat lah. Ni Dikir Barat saya waktu saya belasan tahun. Okey, dan kemudian 2001 pun Politeknik Singapura. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya nak berkongsi bahawa saya mula 90-an waktu saya sekolah rendah dan juga sekolah menengah, saya mendengar lagu-lagu ini di TV. Waktu tu tak ada social media. TV. Lagu-lagu Ramli Sarip, Desa Tasik Gemalai, lagu-lagu Raushan Fikir, Mat Yoyo di SBC 1990 mula kemudian Anugerah TCS 98 99. Jadi mereka, lagu-lagu mereka seperti lagu apa? Lagu Marilah berpindah-mindah, itu satu lagu. Kemudian lagu Fikir la na 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 na. Ini lagu. So lagu-lagu yang saya dengar tu dia lebih kepada kita satu bangsa yang baik. Kita nak kena nak kena fight kita punya apa yang kita nak dan sebagainya. So dia bentuk seorang budak yang dia 10-11 tahun untuk kita kena buat ini kan. Lagu-lagu Malaysia pada waktu tu sejati itu lagu khayal. CINTA lagu khayal di Malaysia kan. Jadi saya punya perception pada waktu tu macam tu lah kan. Okey, kenapa ni semua sebab kenapa saya kongsi semua, sebab ia membentuk apa yang saya buat pada hari ini. Okey.
Dan apabila saya sebenarnya bila saya mula bernyanyi, saya kenal saya boleh nyanyi ialah pada tahun mungkin 4-5 tahun, sebab mak saya selalu cakap. Dan saya ingat saya naik bas, ada tiang tu kan, saya nyanyi, saya pusing-pusing bas. Lagu apa tahu? Mentari jadi cair oleh janjimu. Ya, kalau anda tahu, kalau tak tahu, tak tahu. Duen, lagu Duen. Lagu tajuk dia apa Suatu Waktu Dahulu, Duen. Kemudian pada 1991 juga ayah dan juga ibu saya membawa saya ke Jakarta. Pertama kali saya keluar negara naik kapal terbang, okey. Kemudian di sana saya ada satu insiden ni yang berlaku yang membuat saya karya yang saya buat sekarang banyak membentuk somehow fikiran saya. Saya dalam bas ataupun teksi, kemudian saya dengan ayah saya dengan mak saya. Di luar, di Jakarta waktu tu di luar, anak-anak kecil sama umur macam saya, 7 tahun, 8 tahun, pegang cermin, jual barang. Mak bapak dia tak ada. Jadi bila kita lihat, kenapa budak ni sama dengan saya tapi dia punya keadaan dia macam itu. Dia jual barang, dia terpaksa jual barang, ibu dan ayah tak ada bersama dengan dia. Saya belum rasa bersyukur sebab kita budak-budak mana tahu kan. So kita wow, aku ada mak, aku ada bapak. Okey. Tapi but it's an interesting view. That scene itself memang bagi saya macam saya selalu teringat. Okey. Dan kemudian bila yang saya tahu saya boleh nyanyi tahun 1994 gitu, 10 tahun, saya buat persembahan. Maksudnya bukan persembahan show tau. Saya pergi orang kahwin, waktu tu pakai kaset VCR, main lagu, nyanyi lagu Laut membiru bukan pemisah, hasrat hatiku bukan rahsia. 10 tahun Kemudian satu abang ni 12 tahun, 13 tahun datang pada saya. Nah, dia kasih saya apa tau? Tin Coke, air Coke, tin. Nah, ni buat apa bang? Kau nyanyi sedap lah, aku suka suara kau. Dia duduk dengan saya 2 orang, dia kasih saya 3. So dalam fikiran saya, kalau aku nyanyi sedap ni boleh dapat duit agaknya Sebab boleh dapat tin Coke tu, kita dapat reward tau. Orang lain tak kasih, abang tu kasih. Jadi possible lah, ada something possible there, possibility. Jadi itu yang saya ingat tentang kehidupan sekolah saya. Next slide. Ini pun zaman persekolahan saya di NIE banyak membentuk dan memberi peluang. Memberi peluang. Better than 1,000 days of diligent study is 1 day with a great teacher. Kalau guru-guru yang mengajar saya sampai hari ini saya boleh ingat, salah satu orangnya ialah Dr. Piche, dulu Cikgu Piche. Sekarang Dr. Piche, dia one of my great teachers. Saya belajar banyak daripada dia. Kemudian ada lagi Cikgu Arwah, Cikgu Zaidin Nandir. Saya rasa Syafaya pun memang kenal Cikgu Ruzam kenal. So memang cikgu-cikgu, guru-guru ni kita kena hormat satu. Pengkarya seni kena hormat dengan guru. Sometimes ada kalanya guru kita sendiri pemikiran mereka berbeza dengan kita. Kan? Tapi tak semestinya perbezaan pemikiran ni akan boleh membuat kita okay, next slide, membuat kita renggang. Okay, ini mula saya 2004, 2005 pelancaran album, menang anugerah 2004. Jadi sampai hari ini 18 tahun je saya punya, tak bagi saya tak panjang lah. Ada lagi panjang. Next slide. Okay, inilah mula pengenalan dunia seni Singapura saya. Dunia seni dan juga media. Seni ada tradisional, kemudian ada seni yang contemporary, kemudian ada media. Jadi waktu 2007 ni Najib Ali berhubung dengan saya during satu shoot lah. Dia cakap, Akmal, di Singapura ni you mesti kena cari kenderaan untuk terus membuat karya. So tak kisahlah kau nak buat apa pun, asalkan you have a transport for you to move forward dengan kerja-kerja seni. Jadi saya waktu tu pasal dia cakap ni saya tak faham, sebab saya waktu tu saya menyanyi je. Saya cuma tahu nyanyi je. Lain-lain saya tak tahulah.
Kemudian Rafaat cakap, ini dia selalu asyik cakap sebenarnya ni lah pada waktu tu 2010, 11, 12 saya kenangan dia, dia asyik cakap benda ni. Inilah kerja orang seni. Kerjanya ialah buat seni. Itu kerja dia. Okay. Jadi inilah bila saya kenal dunia seni Singapura, saya mula menerbit, saya mula tulis skrip, saya buat lagu, buat lirik, semua saya nak try. Kan, semua nak try. Bagus tak bagus, nanti korang kutuk je lagu, tak apa. Orang suka, haters will hate kalau cakap kan, kalau kat social media. But kita kena try dulu. Kita kena try. Satu nasihat saya rasa kalau bagi yang lebih muda daripada saya, kalau anda nak cuba dalam dunia seni ni, kalau orang kasih anda peluang, kalau orang kasih peluang, cakap okay, I can do it. Lepas tu kan, nak buat tu macam mana nak buat aku tak tahu. Tu cari tak apa. Ini adalah satu advice daripada a great businessman also. Sama, same thing. Opportunities will knock at you once. Kan? Kalau kamu tak accept. Okay? Then they won't knock again. Maybe some other opportunities. Okay. Next slide. Okay. Kita pergi pada pengkaryaan saya. Okay. Cik Isa ni 2013, saya tak pasti Cik Isa masih ingat ke tidak. Waktu tu CLF, saya dengan Cikgu Yusno, okay, ada sebagai pengkarya seni, kita nak kena ada beberapa idola kita yang kita kena ambil contoh. Mesti kena ada. Okay, sebab kita sebagai pengkarya seni, bagi saya bukan somebody who creates. Okay, sebenarnya Allah yang dah berikan inspirasi, idea sebagainya. Kita cuma ambil cantum, kemudian kita keluarkan. Dan beberapa idola saya, kenapa tomok kat dalam situ, sebab apa? Sebab dia sampai hari ini baru saja mendapat dia punya ijazah. Jadi tak berhenti belajar. Satu, cannot stop learning. You have to go forward. Okay. Dan kemudian saya bergaul dengan Sanif Olik, director yang memberi peluang untuk saya buat filem ni. Saya tak berlakon lah pun. Saya cuma nyanyi je, tapi dia buat filem tu. Jadi collaboration penting untuk artis. Okay. Mesti bekerjasama. Okay. Cik Isa tak tahu, mungkin sebenarnya saya memang hormat betul kerja dia, sebab memang karya Cik Isa tu banyak dan memang penting untuk Singapura sebenarnya, bagi saya lah. Saya baru dapat duka Tuan Bertata baru sampai 2 hari lepas kan. Saya nextnya ni, dan saya kalau tanya saya pasal magnum opus, saya belum dapat lagi baca semua karya Cik Isa, so saya tak tahu. Tapi saya rasa duka Tuan Bertata ni memang best lah. Possibility lah, insyaAllah. Mungkin saya nak kongsi dengan Cik Isa, kalau bukan sekarang, mungkin lepas bila kita dah tak ada, mungkin orang akan buat kajian tentang pada perkara. Ni basic biasalah. Piramli pun sama apa kan. Piramli dah jadi dah meninggal, baru orang nak buat tu kan. It's normal lah. Yalah, nasib kita sebagai pengkarya lah. Okay, kalau boleh kita jangan sampai dah meninggal lah benar kan. Sebab sebab saya pun ada saya tengah buat buku tentang Abang Hir, karya-karya Abang Hir. Pun belum habis juga. So saya pun antara one of the ni lah orang-orang yang tak boleh harap betul lah ni tak habis kan. So saya sekarang tengah buat that book. Okay, next slide. Okay, kemudian pengkarya. Okay, this slide forward semua ialah nasihat-nasihat yang saya dapat oleh pelbagai orang yang berikan saya nasihat ni. Okey. Dalam slide saya ada banyak time okey. Berapa minit? Dah habis. Okey. Lagi ke bagus? Bagus. Oh lagi. Lagi ke bagus? Okey. Saya 2 minit. Okey. Saya punya journey orang kata kalau orang tengok macam saya tak kongsi benda-benda yang buruk.
Okay, ada benda yang buruk. Gelora dia ada. Cuma sikit saya kongsikan. Kita tak payah fokus lah pada benda tu. Saya pada tahun 2005, masa saya menang anugerah, 2004 saya menang anugerah. 2005, AMU Artist Management Unit dekat Suria mulakan. Maksudnya yang dapat siapa? Hairul Anwar, tu semua, that gang, Fauzi Ladi semua dapat. Okay, saya tak dapat. Okay, sebab saya tahun sebelumnya. Jadi saya punya pada waktu saya menang tu ada this manager lah, manager konon banyak manager. Saya manage di band apa gini. Okay, dia approach saya, nama dia Bob. Saya pergi ke pada waktu tu saya jumpa Pak Mulyano Levantes. Sekarang dia ada kat Umrah, alhamdulillah. Pak Mul kata, Mal, I tak pernah percaya orang nama Bob ni. Tapi Bob Lokman okey apa? Okey lah, dia okey lah. Tapi orang Bob ni kadang-kadang, you know lah, dia banyak cerita. But if you want, you go lah, you go. Dia kata, saya boleh join dia Boleh lah, you go, you try, see how lah, tengok macam mana. So saya jumpa ni Bob ni, abang Bob ni kan. Dia cakap dengan saya lah, okey saya akan dapat sponsor lah, apalah, show lah, gini-gini, okey fine. 2 minggu kemudian, berita keluar, Bob tu dah masuk jail. So, tak tahu pasal apa, mungkin some financial punya swindling ke something like that lah, I don't know what. Dan kemudian pada tahun 2012, selepas saya quit teaching, mungkin orang nak tahu kenapa saya guru dulu, kenapa saya quit teaching? Sebab saya fikir kalau aku nak buat kerja seni ni dengan aku nak mengajar, aku akan membentuk, kalau aku mengajar, aku membentuk budaya hidup budak-budak ni. Kemudian aku ada buat benda seni ni yang aku suka dan yang aku minat kan. Kalau aku bentuk budak ni setengah, maksudnya setengah nyawa raga saya berikan setengah kepada mereka dan setengah kepada seni, saya rasa tak cukup. Saya short change budak-budak ni. Itu saya. So saya rasa okay, tak apa, saya quit. Tapi daripada kerja seni saya boleh mengajar mereka. Masuk dalam balik. Jadi sebab tu saya terus quit dan saya buat kerja ni. Jadi tapi waktu tu quit belum ada saving lagi. Rabak, terus quit sembarang je. Jadi 2012 saya tengah buat lagu untuk OST OST cerita apa pun saya tak ingat. Banyak sangat OST. So saya buat tu, saya tengok bank account ada $4.50. $4. Jadi dia bukan susah apa tau. Dia bukan susah tepi jalan tinggal dengan bawah tu tak ada baju, tak ada, bukan. Tapi tengok aku nak beli makan ni lapar, $4.50 ni. Tahan. Dan satu saya belajar dulu sampai sekarang, kalau kita susah minta doa. Doa kepada Allah. Memang insya-Allah dapat. Kan? Insya-Allah dapat. Tak dapat yang ini, dapat yang ini. Dapat yang ini, tak dapat yang ini. So itu satu. Jadi $4.50 tu tahanlah 2-3 hari baru gaji masuk. Kan? Itu macam itulah dia punya freelance ni kerja. Betul Saiful Okay. So okay. Penkarya mesti membaca, menulis dan melihat dunia. Mesti membaca. Mesti. You have to read. Anything you have to read. Okay. Menulis, tulis. Nak tulis lagu ke, tulis buku ke, tulis. Ramai tak tahu ataupun ramai artis di Singapura kurang faham ataupun kurang tahu yang sebenarnya Eminem dah tulis buku. Banyak lagi artis-artis, Mariah Carey dah tulis buku. Dah ada buku mereka tulis sendiri kan. As in they thought of it, they idea, they think about it. Okay, dan melihat dunia. You have, kalau ada rezeki lebih, tengoklah hidup manusia di luar Singapura. Okay, next slide. Pengkarya mesti cuba perkara baru. Ini mesti you have to try. Nak kena cuba. Saya lompat tu pasal teater punya barang lah. Saya bukan pelakon pun. Saya buat apa yang saya tahu kerana DK Barat dah ajar saya. Pengkarya mesti belajar dari yang tahu, berkongsi dengan yang mahu. Mesti kena share dengan yang lebih muda. Bagi saya lah, mesti kena share. Sebab apa yang kita ada ni memang tak akan sampai bila-bila pun. Okay? Jadi kita nak kena kongsi. Orang saya lebih suka seniman-seniman dulu sebab mereka suka berkongsi tau. Mereka suka berkongsi. Masalahnya saya kalau depan orang ramai cakap, boleh cakap. Tapi bila kat dua satu-satu gini, saya memang tak berat mulut. Saya tak tahu kenapa, saya segan. Saya tak tahu apa nak cakap. Okay? Jadi kalau dah suruh kongsi ni, saya kongsi je lah semua. Okay. Teruskan. Next one. Okay, ini important. Pengkarya mesti terus memberi dan berbakti kepada masyarakat. Mesti. Have to.
Okay, you have to give back. Kena kasih balik. Free ke tak free, kena kasih balik. Okay. Sebab dia punya dia penting kerana masyarakat anda yang membentuk dunia anda. Okay, your world. Okay. Saya ingat satu kali tu saya rasa terkilan saya tak buat persembahan untuk dana untuk arwah Ismail Harun. Sebab tak busy ke something yang saya terkilan. Saya ingat sampai sekarang saya bercakap dengan Pak Mol, Mulyano Levanta, Pak Mol, saya really sorry, saya minta maaf sebab saya tak ada buat. Sebab tu pada saya tu show sangat penting pada waktu tu kerana arwah Ismail Harun. Okay, next slide. Dan yang terakhir sekali ialah pengkarya mesti terus berkarya. Biarlah orang tak buat Cik Isa orang tak buat kajian ke, tak itu ke, kita memang ada orang kutuklah kerja kita apa-apalah kita tetap terus kena buat, mesti kena buat. Jadi ini ada beberapa yang saya dah buat. Saya bukan buat lagu untuk kat radio aja, kat TV ke. Saya juga buat untuk eja-eja rumah. Kalau anda dengar Warna kat radio kan, halo, itu suara saya. Kemudian 291 ada di Barat, itu pun suara saya juga. Jadi memang kena buat lah. Kita kena buat. You have to create work. Dan beberapa skrip yang akan ditontonkan tahun depan, beberapa cerita ni SGD 10,000 tayang tahun depan, Ice Chef ni semua ada beberapa kerja saya kat dalam situ. So mesti kena terus berkarya. Tak kisahlah painter ke penari ke whoever, seni ni mesti you have to work. Dia kerja sendiri kan. Okay, next slide. Dan kita mesti kena bersyukur. Itulah satu je sharing saya hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana tak jelak, kerana sama-sama ketawa bila kelakar. Dan saya ada lagi time 1 minit 1 minit boleh? Dia boleh je. Fadli. Okey. Cuma tu tak ada stand. Ada stand tak? Ada sampai. Jadi saya nak next slide. Saya nak kongsi medley. Kongsi medley 2 lagu yang membentuk karya saya, membentuk kehidupan seni saya. Sebelum tu saya nak kena pergi kat bag ambil gitar punya strap, sebab kalau berdiri main gitar memang tak kena pakai strap. Jadi saya ambil strap dululah. Kalau anda lihat di sini ada 2 buah lagu. Lagu yang pertama saya tahun 2005, sebelah kiri, dan sebelah kanan lagu gubahan saya sendiri. Ini lagu ditulis oleh Mulyano Levantes dan juga lirik oleh Abang Ajai. Jadi anda lihat perkataan dia berbeza. Okay, so yang pertama ialah lagu ni. Jika pernah berkata akulah yang pertama dan jua akhirnya, namun itu semua sementara untuk membuatku semakin sayang padamu. Sayang, mengapa ini terjadi? Aku tak sanggup lagi untuk menghadapi. Kini kau pergi tanpa pesan, aku yang merindu akan dirimu. Apa salah dan dosaku hingga kau sanggup untuk meninggalkanku? Sayang, hatimu di hatiku. Sayang, 2 jiwa jadi satu. Sayang, dirimu dan diriku telah menempuh liku hidup ini. Ku menanti dan tetap terus menanti hingga kini.
dengan ketabahan hati ku mencari akan kesilapan diri selama ini yang tidak ku temui. Ku menanti bilakah kau akan kembali. Hingga kini tiada berita darimu. Ku harungi perjalanan hidup ini sampai nanti bertemu di syurgawi. Haruskah aku melihat kaca sambil memikirkan permata? Ataukah harus aku merenung ke arah awan sambil bermenung? Karena di dalam diri ada sengketa, ada sesuatu yang membelenggu, mencari damai yang sebenarnya. Telah ku dengar dari bisikan bayu, katanya kau harus melihat dunia dari kacamata anak-anak yang tak melihat dewasa. Kau harus mendengar rintihan ibu-ibu yang sentiasa merindu damai bumi yang satu. Kau harus bercerita kepada mereka tentang hari-hari yang mungkin takkan mendatang. Kau harus mengirim warga cinta dunia kepada mereka yang alpa dan lupa. Terima kasih. Sekian saja pembentangan saya yang panjang lebar ni. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Encik Akmal atas kata-kata tadi dan juga persembahan beliau ya. Dan saya amat terkesan dan teruja dengan perkongsian beliau tadi. Wow, merdu suara beliau ya. Betul sekali. Kini kami akan menjemput Puan Som Said sekali lagi untuk menyampaikan cenderahati kepada Akmal. Sekali lagi tepukan bagi Encik Akmal. Terima kasih Puan Som Said dan Akmal dan dipersilakan ke tempat duduk. Wah, Hikmah, apa yang saya sudah pelajari dari Encik Akmal tadi kan, iaitu kita sentiasa harus membaca dan juga mengenali. Kalau kita tidak tahu, tidak faham ataupun ragu-ragu, kita boleh mendekatilah dengan tokoh-tokoh tertentu lah. Jangan segan. Dan bila kita dah pandai, bila kita mempunyai ilmu tertentu, jangan lupa untuk menyumbang kembali kepada generasi seterusnya lah. Yang penting apa? Membaca. Jadi membaca itu begitu penting sekali dan saya berharap sekali lah tokoh-tokoh yang ada di sini agar memberi kami lah, anak-anak muda, peluang untuk mencuba dan menjadikan platform untuk apa orang kata itu membuat kesilapan tetapi meraih pengalaman untuk kita sama-sama lah maju ke hadapan. Macam lagu pula, sama-sama maju ke hadapan. Baiklah, kini masa yang dinanti-nantikan. Awak tahu tak lagu ni?
Saya cuba nyanyi. Tadi Encik Ahmad kan dah nyanyi, Anis dah nyanyi. Saya ni bukan penyanyi. Okay, cuba sikit. Saya cuba. Matanya lirik-lirik selalu rupanya Macam manis-manis. pernah dengar, tapi di mana ya? Mungkin di itulah orang yang sering karaoke ni nampaknya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah melibatkan diri dalam bidang seni sejak zaman kanak-kanak lagi. Jadi pada tahun 2021 sumbangan dan pencapaian beliau telah mendapat pengiktirafan dengan anugerah Pingat Budaya. Tanpa berlengah lagi, kami dengan gembiranya menjemput Puan Rahimah Rahim atau lebih mesra lagi dengan panggilan Kak Girl untuk menghiburkan kita semua. Dipersilakan. Assalamualaikum, apa khabar? Minta maaf, ini pertama kali saya nyanyi pagi-pagi. Tak tahu suara ni keluar ke tidak. Apa khabar? Guest of Honor, Puan Syed, Puan Sum Syed. Puan Syed pula. Cik Ahmad, apa khabar? Okay. Saya, how are you? Okay. Saya ni, terima kasih terutama sekali kepada Yayasan Warisan. Betul lah. Okey, kerana sudi menjemput saya kemari pagi-pagi. Dia tahu kita dah usia macam gini kan. So, kalau nak dengar suara serak saya, boleh. Hari inilah cubaannya, ujiannya. Apa khabar? Cik Nadi lagi menggeletar. Ini semua pengadil. Pengadil menyanyi kau ni. Dia bukan GV Ni SG. Okey, saya cuba untuk menyanyi. Can I have some? Minta maaf kalau macam tersasul ke suara pagi ni. This is real test for me, honestly. Thank you, Julina, for having me here today. We take it away. Okey, kita akan mulakan lagu. Lagu ni saya pernah rakamkan pada tahun 80-an dan dia dalam album kedua saya rasa. Tak, album pertama tahun 82 Jamara fun. Dan lagu ni MD saya, musical director saya Cik Mansur, dan anak-anak muda ni saya tak pernah nampak, first time saya kerja dengan mereka. Dan I'm sure semalam mereka rasa bagus. Mereka lebih bagus dari saya. A big hand for them. Inilah anak-anak muda yang akan pelapis Betul tak, Puan? Pelapis kami. Sedih, macam kuih lapis aku jadi. Okey, dan saya rasa happy kerana dapat menyanyi, dan I hope all of you will be success in future, termasuk Cik Mansur. Terima kasih. A big hand for Mansur, actually. Medley dulu. Lagu ni seni kata Hafsah Hassan, lirik Hafsah Hassan lagu Roslan Imam. Sayang kau ulang kata-kata sayang, mesra kau bisikan kata cinta. Tapi renungan matamu menyatakan segala rayuan kepalsuan. Cintamu bagai embun yang terhambar di halaman. Cintaku bagai pantai yang terbiar kerinduan. Cintamu seketika, cintaku selamanya. Terpisah kita oleh kenyataan. Lagu seterusnya ciptaan Fauzi Mazuki, seni kata oleh adik kesayangan saya, The Only Boy Rahman Rahim, dengan lagunya
jogging pun boleh. Exercise. Sepintas lalu, akhir sudah putar irama lagu. Kau hulurkan tanganmu membelai jariku, ingin bersenda, ku membisu tanpa kata. Rayuan mata, tahulah ku sebenar apa maksudnya. Kau ingin merayu kembali di sisiku, aku tak rela mengulangi alun cinta. Ku ingin bebas, bebas memilih haluan, mencelah tinggi ke awan, bebas terus bebas, yeah, bebas dari segala derita. Usahakan memuju rayu, mengubah hatiku. Bebas. Terima kasih. Itulah suara pagi. Kalau malam dia tinggi sikit boleh. Ini key tak boleh tinggi sangat, Puan. Sebab kena kontrol. Ha? Susah, betul lah, satu je. Suara serak gitu. Okey, baiklah, seterusnya saya ingin memperkenalkan seorang anak seni yang sangat-sangat muda, boleh jadi cucu saya. Dan beliau pernah kami buat persembahan di NDP 2019. Tu jam beliau baru berusia 12 tahun. Ya, silakan adik artis. Saya favourite dia, saya suka dia. Saya peminat ni. Hima Izzati Zainuddin. Ya. Yeah. Sekarang umur berapa? 16. 16. Habis yang saya jumpa you 11. I matematik kurang sikit pagi-pagi ni. Tapi kalau jual barang, I pandai. Apa? Turning 13. Masya Allah. Kan? So kita banyak artis-artis baru sebenarnya. Dan kita harap semoga artis-artis baru ini dapat menjadi pelapis ya. Akan datang, saya pun nak retire dah. Sebenarnya dah retire. Tapi dipanggil saya buatlah. Kata orang terapi Kak Som. Kak Som pula. Sorry Puan. Wow, I met dia macam dah 3 kali kan kali ni. I love your attire. Mama apa kah? Baik. Okay. Baiklah, lagu seterusnya. Lagu yang dirakamkan pada tahun 82, semua orang dah tahu, kalau nak nyanyi sama-sama boleh. Macam Beautiful Sunday. Lagu ni macam Beautiful Sunday. Never Die. People always say rock never die. But this song will never die also. I will die first also. Anyway, take it away. Kita cuba dengan versi ni, okay. Take it away. Relax. Kita relax. Saya selalu nyanyi bersebuah gitu kan. Ini kena sopan lah. Sunyi kan. Berlenggang dia berjalan, si gadis desa yang manja, jelinga yang manja, menuju dia ke kota, di tangannya penuh bunga, di hati penuh cinta, berbagai macam bunga dibawa untuk dijual di gerai mama. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Hima, pergi handphone. Tepuk bersama lah. Yeah.
manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis 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 ayu. Yeah, Hima, alright. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. A big hand for the fabulous musicians. First time saya nyanyi Melayu kat sini. Okay, bye. Thank you. Cik Wanso, thank you. Terima kasih Puan Rahimah Rahim dan juga Himat. Tidak lupa juga dengan Alto Aura. Tepukan. Ya. Yeah. Itu rancak sekali ya pagi Sabtu ini. Ya, sebenarnya hari ini adalah hari istimewa untuk Kak Girl kita. Kerana beliau baru saja menyambut ulang tahunnya semalam. Mari sama-sama kita doakan agar beliau terus sihat dan terus ceria selalu. Amin. Amin. Wah, awak tahu tak yang lagu apa ni Gadis Sambungan tu setelah direndangkan tadi kan jadi viral tau di TikTok. Ya, lagu yang sangat evergreen. Jadi Dr. Elmi, what? You know what to do next tak, saya ikuti beliau di TikTok account-nya. Samalah saya juga. Okey, teruskan. Okay. Kita sudah pun sampai ke penghujung majlis kita pada hari ini. Kami harap anda semua, sama ada para hadirin di sini dan mereka yang menonton di alam maya, telah sama-sama terhibur. Sekalung budi dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Puan Som Said kerana telah sudi meluangkan masa untuk menyerikan majlis kita pada hari ini. Tepukan. Kami ingin menjemput pengerusi Lembaga Pengarah MHF, Dr. Nur Syahrir Saad, untuk menyampaikan secapak bunga sebagai tanda terima kasih kami kerana Puan sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini ya. Jadi dipersilakan. Oh, tetapi sebelum itu, saya dimaklumkan untuk memberitahu kepada anda semua untuk menyediakan telefon bimbit anda ataupun kamera ataupun video kamera anda kerana kita mahu Puan Som Said bersama Dr. Nur Syahrir kerana kita mahu mendindangkan sebuah lagu hari jadi kepada Puan Rahimah Rahim. Oh, itu saya pun baru tahu. Diri bersama-sama lah. Diri bersama-sama. Kita menjemput beliau. Puan Rahimah Rahim, ayo tampil ke hadapan. Okey, semua dengan semangat ya. Okey, Alto Aura, dipersilakan. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Serta mulia, serta mulia. Sekali. Panjang umurnya, panjang umur, ramai-ramai. Panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Semoga diberkati, panjang umur dan sihat selalu. Ya. Baik, terima kasih semua. Dipersilakan Dr. Nur Syahrir, Puan Som Said dan Puan Rahimah Rahim dipersilakan duduk dahulu. Dan terima kasih kepada Alto Aura. Ya. Begitu istimewa sekali pagi ini dengan kejutan-kejutan ini. Ya. Kepada para hadirin di sini dan penonton di alam maya, terima kasih atas keprihatinan anda. Dan bagi mereka yang berada di sini, jika anda keluar nanti, anda akan dapat sebuah cenderamata pulut kuning. Ya. Kami harap anda akan terus menyokong usaha kami. Kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah dan Majlis Ugama Islam Singapura MUIS
yang telah menderma untuk menyokong inisiatif ini. Terima kasih juga kepada Majlis Seni Kebangsaan NAC dan Lembaga Warisan Negara NHB atas sokongan padu mereka untuk acara hari ini. Tepukan sekali lagi buat mereka. Inilah masa yang kita nantikan. Sejambak bunga bagi tetamu terhormat kita yang disampaikan oleh Dr. Nur Syaril kepada Puan Som Said. Dengan rasmi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Terus mengikuti kami secara online di Facebook, YouTube dan LinkedIn. Kami harap anda juga berbesar hati untuk menyumbang bagi menyokong usaha kami. Baiklah, acara Hari Warisan tidak berakhir di sini. Petang nanti, bermula jam 2 petang, sebuah sesi perkongsian akan dijalankan. 3 orang anggota panel akan sama-sama berkongsi pandangan dan panduan bagaimana mengemudi arah tuju badan seni dan budaya kita dalam era norma baru ini. Sesi ini juga akan disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube. Sebelum kami mengundurkan diri, izinkan kami berkongsi serangkap 2 pantun. Serangkap pantun sahaja. Serangkap pantun. Lebih boleh juga dipersilakan. Dipersilakan. Dari bandar menuju pekan, membawa emas jumlahnya 1. Selesai sudah hari warisan. Moga bertemu di lain waktu. Baiklah, dengan itu nama saya Syaril Samri dan saya Hikmah. Ya, seandainya ada terkasar bahasa atau guraunya tidak terkena waktu ke apa, kami menyusun 10 jari dan memohon ampun dan maaf. Dan dengan itu kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.